InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan satu amalan daripada hadis Nabi SAW berkaitan tentang amalan yang akan menjadi pembantu kita dalam kehidupan seharian. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang setia bersama dengan saya dalam slot satu hari satu sunnah. Untuk hari ini saya suka untuk berkongsi tentang satu amalan yang bakal menjadi pembantu kita dalam kehidupan seharian. Yang ini tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Ceritanya macam ni tuan-tuan. Iaitu Ali beritahu, dia sampaikan satu cerita yang mana isterinya yang bernama Fatimah binti Muhammad mengadu kesusahannya pada Nabi SAW disebabkan Fatimah ni kerjanya mengambil air daripada perigi, dia menguli tepung, dia uruskan rumah tangga sampai pecah-pecah tangannya. Jadi dia mengharapkanlah mungkin ada seorang khadam ataupun membantu di dalam rumah tangga dia. Jadi dia nak minta bantuan ni, dia pergilah ke rumah Nabi SAW, rumah ayahnya, untuk meminta pertolongan. Sampailah Fatimah di rumah Nabi SAW, tengok-tengok Nabi tak ada. Nabi di luar rumah, maknanya mungkin ada urusan kerja, urusan negara, urusan peperangan dan sebagainya. Yang ada ketika itu adalah isteri baginda, iaitu Aisyah. Jadi Fatimah pun mengadu pada Aisyah, wahai Aisyah, ibuku, bagi tahu pada ayahku Nabi SAW, aku perlukan seorang pembantu, khadam, sebab aku berada dalam kesusahan, kepenatan hari-hari uruskan rumah tangga. Jadi kata Aisyah, tak apa wahai anakku, pulang. Nanti ayah kamu pulang, nanti saya beritahukan apa yang kamu hajatkan kepada beliau. Jadinya tuan-tuan, nak dipendekkan cerita, Nabi SAW pulang ke rumah dan Aisyah pun beritahu apa hajat Fatimah datang ke rumahnya pada pagi tadi. Bila diceritakan, Nabi SAW terus keluar daripada rumah baginda, terus menuju ke rumah Fatimah dan juga rumah Ali. Pada waktu malam, kalau ikut hadis ini, Ali kata Nabi datang di rumah mereka pada waktu malam, di saat mereka nak tidur dah. Jadinya Nabi SAW ketuk pintu rumah mereka dan ketika itu Nabi SAW buka dan Nabi SAW terus duduk di atas antara Ali dan juga Fatimah. Maknanya Nabi duduk di atas katil tempat pembaringan Ali dan juga Fatimah. Yang ini saya rasakan satu perkara yang sangat istimewa, sebab macam pelik dan janggal dengar ayah mertua boleh duduk di atas katil yang mana anak dan menantunya tidur. Nak tunjukkan betapa akrabnya Nabi dengan anak menantu dia. Maknanya dia sudut keharmonian, kasih sayang, dia punya bonding antara keluarga tu sangat kuat sampai Nabi boleh duduk. Dan Ali tak rasa itu perkara yang janggal. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana hebatnya rumah tangga Nabi SAW. Sedangkan kita tahu Nabi duduk di rumah yang bukanlah mewah, bukanlah gah ataupun hebat, hanya rumah yang sederhana, bahkan boleh kata mungkin rumah yang agak miskin, tetapi kasih sayang yang sangat meluas di antara mereka. Jadinya tuan-tuan, ketika itu kata Ali, Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, kamu sebelum tidur bacalah ada 3 zikir. Yang pertama kata Nabi SAW, pertama zikir subhanallah 34 kali. Tuan-tuan dengar ya, hadis ni sebut 34 kali kalimah subhanallah. Hadis ni riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua kata Nabi, sebut kalimah alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Maknanya ada 100 kan? 34, 33, 33. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, baca zikir ini sebelum tidur. Kamu akan dapat pembantu khadam yang lebih baik daripada apa hajat kamu, iaitu kamu akan dapat pembantu yang lebih baik daripada khadam yang kamu hajatkan. Menarik tuan-tuan hadis ni. Zikir yang kita sering baca ni, ini dikenali sebagai zikir Fatimah. Maknanya kalau tuan-tuan berada dalam kesusahan, kepayahan, biasalah ini adalah kehidupan. Kita ada waktu-waktu sukar kita. Tuan-tuan jangan tinggalkan sebelum tidur, bacalah zikir yang diajarkan Nabi ni. InsyaAllah bangun tidur esok, Nabi jamin daripada hadis ini, iaitu Allah Ta'ala akan mudahkan. Seolah-olahnya ada pembantu yang akan membantu kita menguruskan hidupan kita sehari-hari. Jadinya tuan-tuan, lebih menarik hadis ni,
Ali kata apa? Setelah saya dengar hadis ini daripada Nabi SAW, sebelum tidur saya tak pernah tinggal daripada membaca zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari ini. Dan sahabat-sahabat Ali kata, wahai Ali, apakah dalam perang Siffin pun kamu tetap membaca zikir-zikir ini sebelum tidur? Kata Ali bin Abi Talib, ya, sampaikan pada malam peperangan Siffin pun saya tak pernah tinggalkan zikir ini pada malam tersebut. Dalam perang Siffin, tuan-tuan, itu peperangan yang mana Ali menjadi salah seorang daripada panglima-panglima perang Islam. Okey, jadi peperangan yang sangat sukar. Dalam keadaan kesusahan pun Ali tetap mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadinya tuan-tuan, apa yang saya nak ajak pada tuan-tuan pada kali ini, iaitu kehidupan kita tak lari daripada kesusahan, kepayahan, dan juga mungkin ada waktu-waktu yang kita berada di tempat yang paling rendah dan tidak ada tempat untuk kita mengadu dan merayu meminta pertolongan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain tuan-tuan berdoa dan berusaha, tuan-tuan jadikan zikir sunnah yang diajarkan Nabi ini, mudah-mudahan dia akan menjadi pembantu kepada kita nanti dalam saat-saat yang sukar. Yang pentingnya, jangan hanya beramal masa susah, beramal ketika senang, maka insya-Allah Allah Taala tetap akan bantu kita ketika kita susah nanti. Apapun tuan-tuan setia dengan saya akan kongsikan lagi satu amalan sunnah Nabi SAW berkaitan tentang lagi satu amalan yang akan memudahkan urusan kita. Okey? Baik, apapun, terima kasih bersama dengan saya dalam slot satu hari satu sunnah. InsyaAllah berjumpa lagi pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ustaz Aizuddin Kamaruzaman dalam slot satu hari satu sunnah di Al-Hikmah TV. Jangan lupa untuk terus subscribe di YouTube channel Al-Hikmah TV untuk dapatkan informasi-informasi menarik berkaitan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW yang boleh kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah.